Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akmal Naim bin Mustafa. Saya akan buat perbentangan projek 2, iaitu kategori geoteknik. Penyedia kita orang adalah Encik Khairul Zamil bin Muhammad Nazimuddin. Saya sendiri Muhammad Akmal Naim bin Mustafa. Nama saya Ainur Syazani binti Umar, nombor matrik 11 DKA 18 F1080. Saya Sadika Akila binti Sofian, 11 DKA 18 F1092. Tajuk bagi projek akhir kumpulan kami ialah kajian kes tentang keberkesanan kotak PRC netting dalam pembaikan cerun, dan ini adalah contoh gambar cerun di Bukit Berang, Melaka. Cerun bermaksud curam, terjal, lereng bukit yang curam. Ini bermakna cerun dikaitkan dengan ketinggian sesuatu kawasan. Oleh yang demikian, semakin tinggi sesuatu kawasan, maka kecerunan juga akan semakin curam. Manakala runtuhan bermaksud benda yang telah jatuh, bekas bangunan dan lain-lain yang rosak. Seterusnya ialah kenyataan masalah. Yang pertama, masalah kegagalan cerun menjadi salah satu punca utama dalam industri pembinaan kerana sifat topografi dan keadaan cuaca di Malaysia. Yang kedua, aktiviti manusia telah mengubah bentuk muka bumi yang sedia ada. Sedikit sebanyak telah merubah struktur tanah dan muka bumi secara semula jadi. Yang ketiga, kebanyakan cerun mengalami masalah keadaan cerun yang tidak rata. Permukaan cerun tersebut tidak stabil dan rosak. Akhir sekali, kejadian runtuhan cerun yang sering kali dikaitkan dengan kesan negatif yang bukan sahaja membawa kerugian tetapi juga membawa kematian. Objektif kajian. Yang pertama, untuk membaiki cerun yang mengalami masalah. Yang kedua, untuk meratakan cerun yang permukaannya tidak rata. Dan yang ketiga, untuk menguji keberkesanan kotak pembaikan cerun BRC netting. Skop kajian. Skop kajian ini berdasarkan kepada kajian tanah runtuh yang berlaku di lereng Bukit Berang, Melaka. Kedua, kami menggunakan hand auger untuk mendapatkan sampel tanah. Skop ini penting bagi kajian kami, antaranya ialah mengenal pasti jenis dan pengkelasan tanah di Bukit Berang, Melaka. Seterusnya, kaedah yang kami gunakan bagi mengatasi masalah ialah cara tanaman tutup bumi. Dengan itu, kami menggunakan konsep kotak pembaikan cerun BRC netting. Selain itu, ia bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan atau tidak dalam pembaikan cerun dan tanaman tutup bumi. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Yang pertama, kaedah yang dikaji dengan menggunakan kotak pembaikan cerun BRC netting sesuai untuk mengelakkan berlakunya hakisan tanah dan tanah runtuh. Seterusnya, ini penting bagi memastikan binaan cerun yang selamat dapat dibina dan mengelakkan cerun yang sedia ada daripada runtuh. Kita menggunakan dan mengamalkan konsep teknologi hijau bagi menutup permukaan bentuk muka bumi. Topik yang kedua ialah pengenalan kajian literatur. Kegagalan cerun merupakan aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam kejuruteraan awam, terutamanya apabila terdapat pembinaan di sepanjang cerun, tidak kira di kawasan jalan raya, perumahan dan sebagainya. Seterusnya, kegagalan cerun dapat dihalang daripada berlakunya kegagalan sekiranya masalah pada pergerakan tanah cerun dapat dikenal pasti seawal yang mungkin. Seterusnya ialah jenis-jenis cerun. Yang pertama, cerun semenjadi. Cerun semenjadi ialah cerun yang berada di permukaan bumi di kawasan Bukit Bukau, dan cerun ini tidak dibentuk oleh manusia dan tidak mengalami sebarang gangguan aktiviti pembangunan dan pembinaan di sekitarnya. Yang kedua ialah cerun buatan manusia. Cerun buatan manusia terbagi kepada 3, iaitu cerun potong, cerun tombakan dan juga cerun empangan tanah. Kegagalan cerun mempunyai 4 jenis kegagalan. Yang pertama, kegagalan putaran. Kedua, kegagalan peralihan. Yang ketiga, kegagalan majmuk. Dan yang keempat, kegagalan jatuhan batuan. Seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Yang pertama, graviti. Kedua, pengaruh jenis tanah. Yang ketiga, keadaan air dalam tanah. Keempat, geometri cerun. Yang kelima, kesan alam semula jadi. Keenam, geologi. Yang ketujuh, sistem saliran. Dan yang ke-8, pengaruh hakisan.
Catat alih metodologi dalam kajian kami ialah satu, ialah pengumpulan data untuk menggunakan kaedah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah cerun tersebut. So maksud dia macam kita akan kaji apa yang kita akan gunakan untuk menggunakan kaedah penyelesaian tersebut. Kita akan kaji semua dan merekod data bagi menambahkan pengetahuan tentang bab cerun ini. Kita akan membuat pengumpulan maklumat. Antara maklumat dia ialah artikel jurnal tentang cerun dan perbincangan. Seterusnya kajian. Maksudnya kerja yang akan dilakukan dalam kajian ini ialah satu, kajian dan terbagi pada dua, iaitu kajian tapak di luar makmal dan di dalam makmal. So yang di dalam makmal, yang di luar makmal kita akan memilih tapak projek, menyiasat tempat tersebut, adakah ia betul berlakunya kegagalan cerun. Selepas itu kita akan kaji dan terus akan membuat pengambilan sampel tanah bagi mengetahui pengelasan tanah tersebut. Selepas itu kita akan menggunakan cara kaedah yang pembaikan cerun kami cadang, iaitu kotak pembaikan cerun BRC90 di kawasan projek yang dikaji. Bagi kerja-kerja di makmal, kami akan menggunakan 3 ujian, iaitu SIF analisis, iaitu ayakan analisis, dan kandungan kelembapan, iaitu moisture content, dan yang last iaitu ketepatan pukal. So pengumpulan data, satu, kajian lepas. Maksud dia kita akan cari kajian lepas di perpustakaan ataupun yang pelajar lama tentang buat kajian ini. Seterusnya kita akan buat perbincangan dengan penyelia kami, iaitu penyelia projek, untuk mengetahui tentang kami punya progres, supaya untuk menyokong kajian kami ini. Selain itu juga kita akan cari dan mengumpul maklumat dari artikel dan jurnal. So maksudnya kita akan untuk mengetahui lagi tentang apa itu cerun dan menambahkan pengetahuan tentang cerun. Selalunya kita akan merujuk pada perpustakaan yang banyak terkumpulnya artikel dan jurnal yang bagi menambahkan pengetahuan kami di tapak. Satu ialah kita orang mencari lokasi yang sesuai untuk membuat projek tersebut. Yang kedua ialah kerja-kerja pembersihan tapak bagi mengelakkan sampah-sampah berdekatan akan mengganggu kajian kami. Yang ketiga ialah sama juga untuk memilih kawasan yang sesuai dalam membuat proses peletakan kotak BRC tersebut. Itu juga kita akan mendapatkan kaedah pengambilan data. So kita orang merujuk juga kaedah-kaedah yang boleh membuat pembaikan cerun. So, kita akan gunakan yang paling sesuai untuk pembaikan cerun bagi di kawasan Bukit Beruang. Bagi memulakan proses-proses penanaman kotak BRC, first kali kita akan membuat kerja pembersihan kawasan tersebut dan akan membuat trim bagi mendapat kestabilan kepada kotak tersebut supaya tidak bergerak. Selepas kerja pembersihan dan membuat trim pada kawasan cerun tersebut, kita akan membuat penandaan dan ukuran
Selepas membuat penandaan, kami akan memacakkan wiper ke sudut bagi mendapatkan ukuran. Selepas itu, kerja-kerja penanaman kotak BSC akan dilakukan mengikut saiz dan bentuk yang sesuai. Selepas itu, kerja pembajaan akan dilakukan sebelum meletakkan rumput. So yang terakhir, kerja penyiraman akan dilakukan selama 1 minggu 3 kali. Dalam bab 4, kami menggunakan 3 ujian makmal, iaitu kelembapan tanah, ketepatan pukal dan shift analisis. Kerja-kerja ujian ayakan shift analisis: 1. Bersihkan set ayakan dengan berus. 2. Timbang setiap ayak. Ambil contoh tanah kering dari pendasing. Seterusnya, timbang 250 gram tanah dan masukkan contoh tanah ke dalam set ayak dan meletakkan mesin pegetah ayak. Lepas itu, timbang berat tanah yang tertahan dan membuat graf semilok. Berdasarkan semilok yang telah dibuat, nilai CU dan CC bagi semilok ini adalah 3.2 dan 1.36. So maksudnya jenis tanah ini pasti tidak bagus, pasti sedikit kerikil dan tidak halus. Ini adalah antara proses ujian kelembapan tanah. Okey, ikut keputusan ujian kelembapan tanah, kami mengambil 6 test, iaitu test 1 dia punya kelembapan tanah mempunyai 21.3, test 2 18.7, test 3 19.3, test 4 11.1, test 5 13.9 dan test 6 dapat 21. Bagi keputusan ujian ketepatan pukal, kami mendapat untuk test 1 kami mendapat 2187, test 2 2387, test 3 2141, test 4 2209 dan test 5 mendapat 2194 dan test 6 dapat 22.72. Kerja luar makmal bertujuan untuk menganalisis keberkesanan kotak pembaikan cerun BRC Netting yang diletakkan di Cerun Bukit Beruang Melaka selama sebulan, iaitu dari 1 Oktober 2020 sehingga 30 Oktober 2020. Setelah melakukan pemantauan, hasil jangkaan yang diperolehi adalah cerun yang diuji menunjukkan keadaan yang memuaskan. Keadaan rumput yang ditanam di atas BRC Netting tersebut mula tumbuh dengan sempurna dan akar rumput mula menjalar di atas BRC Netting serta permukaan tanah. Tanaman tutup bumi merupakan tanaman yang ditanam di sepanjang kawasan cerun. Ini dapat menstabilkan lagi permukaan cerun yang diratakan. Selain itu, cuaca yang sempurna juga adalah proses untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan rumput yang ditanam di atas BRC Netting. Oleh itu, dengan kaedah ini juga, ia dapat diaplikasikan untuk cerun yang mengalami masalah kesukaran pertumbuhan rumput yang subur. Proses kerja yang dijalankan sepanjang kajian ini: pertama, pencarian cerun, melandaikan cerun, meletakkan kotak pembaikan cerun, menanam rumput mula menjalar dan keputusan rumput yang hidup. Jadual berikut menunjukkan tempoh dan bilangan hari kerja penyiraman dan pembajaan sepanjang kajian ini berlaku. Pada minggu pertama, sebanyak 3 kali kerja penyiraman dan pembajaan kerana tiada perubahan iklim yang berlaku. Pada minggu kedua, proses penyiraman dan pembajaan juga selama 3 kali kerana tiada perubahan iklim yang berlaku. Pada minggu ketiga, sebanyak 4 kali proses yang dilakukan dalam masa seminggu kerana berlaku perubahan iklim, iaitu panas dan tiada hujan. Minggu keempat, sebanyak 2 kali proses ini dilakukan kerana berlaku perubahan iklim, iaitu panas dan tiada hujan. Ulasan keberkesanan kotak pembaikan cerun BRC Netting. Apa yang dilihat pada minggu kedua, rumput A dan C subur manakala rumput B dan D tidak subur. Selepas melakukan proses penyiraman dan pembajaan pada minggu ketiga dan keempat, akar rumput mula mengikat BRC Netting. Perbezaan antara cerun yang diletakkan kotak pembaikan cerun BRC Netting dan cerun yang tidak diletakkan kotak pembaikan cerun BRC Netting.
Cerun yang diletakkan kotak pembaikan cerun biarsinating, ia dapat menguatkan permukaan tanah. Kedua, mengurangkan kelajuan permukaan tanah. Ketiga, mengelakkan cerun daripada hakisan dan dapat menghijaukan kawasan cerun dengan penanaman tutup bumi. Manakala, cerun yang tidak diletakkan kotak pembaikan cerun biarsinating, permukaan tanah mudah gelongsor atau terhakis. Kedua, permukaan air di cerun bergerak lebih laju. Ketiga, tanah lebih mudah terhakis dan hanya segelintir kawasan dapat dihijaukan. Topik 5. Perbincangan dan kesimpulan. Prinsip yang kami gunakan dalam kajian ini adalah penanaman tutup bumi. Tanaman tutup bumi telah mempengaruhi kestabilan cerun berbanding cerun yang kurang menggunakan penanaman tutup bumi yang boleh menyebabkan hakisan tanah. Kaedah penanaman tutup bumi boleh menyumbang kepada kestabilan cerun kerana tumbuhan telah mempengaruhi kekuatan zarah-zarah tanah melalui tindakan akar yang menjadi tambatan semula jadi tanah. Kesimpulan yang dapat disimpulkan, projek yang kami jalankan dengan menggunakan kaedah keberkesanan kotak pembaikan cerun biarsinating telah berjaya dilaksanakan dengan baik dan objektif yang dibuat tercapai. Hasil daripada kajian yang dibuat, projek kami adalah kajian dan rekaan yang hanya merupakan prototipe dan hanya dilakukan di dalam skala yang kecil sahaja. Bukan itu sahaja, projek kami juga masih terdapat banyak lagi kelemahan yang perlu diperbaiki dalam memastikan kaedah penggunaan kotak pembaikan cerun biarsinating berjaya mencapai matlamatnya, iaitu untuk mencegah hakisan permukaan cerun. Jadi, terdapat beberapa penambahbaikan kaedah kajian yang boleh dilakukan supaya kaedah ini dapat diaplikasikan pada cerun yang bermasalah yang berskala besar. Antaranya ialah kaedah semburan benih rumput hydroseeding. Kedua, kaedah tembok penahan. Ketiga, kaedah kepingan rumput berkelompok dan rapat. Dan terakhir, kaedah rumput vertiver. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.